بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاتي وثوابي وقربي سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah bermula pada hari ini, malam ini, saya akan memulakan muzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masaili Al-Mufidah, karangan guru kami Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah, perbahasan mengenai kitab nikah kahwin. Kitab ini alhamdulillah saya khatam belajar dengan beliau di Mesir. Jadi insya-Allah kita akan baca kitab ini sampai khatam. Cumanya waktu dan juga bila akan khatam itu tertakluk pada rezeki dan juga ruang lah, insya-Allah masa. Kita baca Kitabun Nikah, kitab yang membincangkan tentang hukum hakam nikah. Al-aslu fihi qawlu ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'. Al-aslu bermakna dalil. Jadi dalil kepada pensyariatan nikah ialah fankihu, maka kahwinlah kamu ma taba lakum, dengan perempuan yang kamu targhab wa tartah, yang kamu suka, yang kamu senang hati daripada kaum wanita. Wa qawlu ta'ala, dalil yang kedua, wa ankihul ayama minkum, dan kahwinkanlah kamu orang-orang yang berseorangan di kalangan kamu. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Berkahwinlah kamu, pakak-pakak kahwin, pakak-pakak takatharu ni beranak pinak bagi ramai. Fa inni mubahin bikum, maka sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan umat aku yang ramai di akhirat kelak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyatasanna bi sunnati wa min sunnatin nikah. Siapa yang suka akan fitrahku, maka ikutlah sunnahku. Antara sunnahku ialah an-nikah. Ta'rifun nikah, ta'rif bagi nikah. Disebut dekat ta'liq bawah tu, bahawa maqasidun nikah wa faidatuhu fid dunya. Maqasid nikah dan juga faedah nikah di dunia ialah menjaga zuriat, kemudian wa ikhraji ma yadurru habsuhu minal mani, mengeluarkan perkara yang kalau kita simpan lama memberi mudarat pada badan, iaitu air mani. Wastifa'il ladzah, dan menyempurnakan kelazatan dan tamattu', keseronokan. Dan disebut wa hadhihi allati tabqa fil akhirati id la tanasula hunaka wal ihtibas. Yang terakhir ini maqasid yang terakhir daripada maqasid nikah ini yang akan kekal di akhirat, iaitu keseronokan ketika bersama dengan pasangan. Itu yang akan kekal di akhirat kelak. Adapun hifdzun nasal dan juga ikhraj ma yadurru habsuhu minal mali, itu sudah tidak ada di alam akhirat lah. Okey. Ta'rifun nikah, ta'rif bagi nikah ialah lughatan wa syar'an. Dia ta'rifkan makna nikah pada sudut lughah, sudut bahasa, dan juga pada sudut syarak. Pada sudut bahasa, an-nikah datang dengan dua makna. Pertama, ad-dham. Ad-dham ni maksud dia pada kita, mana contohnya wanita tu rapat dengan lelaki, kita menempel dengan orang lain, kita bersandar dengan orang lain, itu panggil dham. Dikatakan dalam bahasa Arab, tanakahatil ashjaru, telah bernikahnya pokok-pokok itu. Maksud tanakahat, maknanya ialah idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'd, saling cenderung, saling tamayalat, condong, dan saling kena antara satu sama lain. Itu makna nikah pada sudut bahasa. Makna yang pertama. Yang kedua ialah al-wat'u.
Wata' dengan makna bersetubuh. Bersetubuh. Jadi makna nikah pada sudut bahasa ada dua. Pertama ad-dam, yang kedua ialah al-wat'u, iaitu jima', iaitu bersetubuh. Disebut dalam ta'liq fan nikahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nikah, bila kita sebut nikah dalam mazhab Syafi'i, ia merupakan hakikat pada akad. Aku bernikah, maknanya aku akad nikah. Majazun fil wat'i, bila kita sebut nikah dalam mazhab Syafi'i, memberi makna majaz kepada wata' bersetubuh. Jadi makna yang difahami fi awalil amr bila sebut an-nikah dalam mazhab Syafi'i ialah al-aqdu. Adapun makna al-wat'u itu makna majazi. Waqad yutlaqu 'alaihima mushtarakan kama fi qouli ta'ala wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan ada kala diitlakkan ke atas akad dan juga ke atas wata'. Maknanya ada kala nikah itu diitlakkan ke atas makna akad nikah itulah, dan juga ke atas wata', iaitu bersetubuh. Contohnya apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dalam ayat Quran ni tankihu. Tankihu kat situ datang dengan dua makna. Pertama apa? Larangan kat sini wala tankihu, jangan kamu kahwin dengan orang yang musyrik. Dengan perempuan yang musyrik. Maknanya jangan kahwin kat sini ialah jangan akad nikah dengan perempuan yang musyrik. Juga maknanya ialah wa anil wat'i bimilikil yamin, jangan juga kamu bersetubuh dengan perempuan yang musyrik bila mana perempuan tu hamba. Jadi pada ayat Quran ini wala tankihul musyrikat, tankihu iaitu an-nikah datang dengan dua makna. Pertama, makna akad, iaitu Allah Ta'ala larang kita akad nikah dengan perempuan yang kafir. Yang kedua, Allah Ta'ala larang untuk kita bersetubuh dengan perempuan yang kafir yang hamba. Tu. Jadi wala tankihu datang dengan dua makna. Selesai. Wa syar'an, okey, makna pada sudut syarak pula ialah aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi nikahin aw tazwijin aw tarjamatihi. Syarh at-ta'rif, syarah bagi ta'rif di atas ialah aqdun. Bila kita sebut aqdun, kita faham itu maknanya ijab wa qabul. Ijab daripada pihak isteri ataupun pihak wali. Tak. Qabul daripada pihak suami. Suami sebut qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Jadi bila disebut akad, kita faham mesti ada ijab, mesti ada qabul. Yang kedua, aqdun yatadammanu ay yastazimu. Lazim daripada akad itu, kesan daripada akad itu ialah ibahatal wat'i, keharusan bersetubuh bersama, berjima'. Jadi asalnya perempuan lelaki tak boleh bersentuhan, tak boleh bersetubuh, haram. Tak, tapi bila dah berlaku akad nikah, maka halal bersetubuh. Sebab tu sebab tu nikah dipanggil nikah dalam ta'arif syar'i ialah akad yang mengharuskan bersetubuh. Yang asalnya bersetubuh itu haram. Kesempurnaan ta'arif bilafzi nikahin atau tazwij. Aqdun, satu akad yang melazimkan daripada akad itu keharusan bersetubuh, yang mana akad itu digunakan lafaz bilafzi nikah, dengan lafaz nikah ataupun tazwij ataupun tarjamati, terjemah kepada nikah ataupun tazwij. بلفظ نكاح التزويج وهي كلمة الله الواردة في القرآن قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء وفي رواية الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Jadi dalam ta'rif disebut akad yang lazim daripada akad itu keharusan bersetubuh antara lelaki dengan perempuan. Yang akad itu pula digunakan lafaz nikah ataupun tazwij. Apa makna bilafzi nikah atau tazwij atau tarjamatihi? Maknanya ialah kalimah Allah Ta'ala yang warid dalam Quran. Yang warid dalam Quran. Apa dia kalimah tu? An-nikah wa tazwij, kalimah nikah dan juga tazwij. Dalilnya dalam Quran disebut qala ta'ala fankihu. Fankihu fa'al amr, asalnya daripada an-nikah. Jadi itu masuk kalimatullah, akad yang kita guna kalimah Allah. Apa kalimah Allah? Kalimah ayat Quran. Mana ayat Quran tu? Fankihu, iaitu nikah tu.
Jadi kita sebut aku nikahkan. Nikahkan tu, aku nikahkan tu ialah kalimatullah. Mana dalilnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Wa qala ta'ala falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha, ataupun guna lafaz zawaj. Zawaj kahwin, zawaj dengan makna kahwin juga kalimatullah, iaitu zawaj, tazwij itulah. Okey. Au tarjamatihi, ataupun akad itu kita gunakan lafaz yang merupakan terjemah kepada perkataan nikah ataupun tazwij. Dia sebut kat sini yajuzu aqdun nikah wa tarjamatuhu bi ayyi lughatin wa in ahsana al-arabiyyata bi syarti an yafhamaha al-aqidani wasyahidani wa an yakuna sarihan fil lughah. Jadi dalam akad nikah kita boleh akad nikah dengan terjemah kepada lafaz nikah dan juga tazwij, sekalipun kita pandai bahasa Arab. Contoh, isterinya orang balik daripada Azhar, suami pun sama. Yang menikahkan itu iaitu ayah kepada suami juga balik mengaji daripada Azhar. Jadi semua pakat reti bahasa Arab belaka. Keliling tu saksi apa semua pandai bahasa Arab. Tak. Sekalipun pandai bahasa Arab, satu kampung pada bahasa Arab, tidak ada masalah kita guna bahasa Melayu. Tak ada masalah kita guna bahasa Melayu, bahasa Inggeris ikutlah. Yang penting bila kita nak terjemahkan lafaz nikah ataupun lafaz tazwij dalam akad perkahwinan, mesti bahasa yang digunakan oleh si mujib, iaitu wali itu, difahami oleh lelaki, iaitu bakal suami, dan juga orang yang memujibkan, orang yang buat akad ijab tu. Dan juga yang mesti difahami oleh bukan mujib, mesti difahami oleh suami dan isteri, dan juga mesti difahami oleh dua saksi. Jadi kita nak terjemah akad itu ke dalam bahasa Melayu boleh, dengan syarat bahasa yang digunakan itu difahami oleh suami, isteri, dan juga dua saksi. Dan juga mesti terjemahan itu merupakan terjemahan yang sharih, yang jelas. Contoh nikah, dalam bahasa kita terjemah kahwin lah. Jadi mesti guna kalimah kahwin, sahaja aku kahwinkan anak aku. Tak boleh nikah kita, bila kita nak terjemah kita sebut sahaja aku hadiahkan anak aku kepada kamu dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Kita guna lafaz hadiah ataupun aku berikan kepada kamu. Tak boleh guna lafaz-lafaz sebegitu rupa, tidak sah. Mesti guna lafaz yang sharih. Yang sharih. Qala sahibu manzumati Daw'il Misbah. Dalil lah, ataupun Habib bawa matan sekejap dia bawa matan Zubat, sekejap dia bawa matan Daw'il Misbah, yang berkait kitab yang berkait tentang nikah sahaja. Saya ada kitab ni. Dia sebut apa? Walau tarjamal qadiru bima yafhamunahu bima fi sarihil lughatir rumi wal hindi. Walau ni boleh jadi lau tu lil ghayah. Sekalipun orang yang mampu itu terjemahkan akad itu dengan bahasa yang difahami oleh mereka. Mereka itu maksudnya dua orang, suami isteri dan juga saksi. Dengan sarih, dengan bahasa yang sarih, yang jelas, dalam bahasa Rum atau bahasa Hindu, bahasa Hind. Kita Malaysia, bahasa Malaysia lah. Selesai kat situ. Mudah je, kitab ni mudah. Jadi jangan buat susah. Kitab mudah, jangan buat susah. Kitab susah, kita buat susah. Ahkamun nikah, hukum hakam nikah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, wajib. Ada kala wajib seseorang tu bernikah. Bila wajib? Idza khafa al-anata wa idza nadharahu inda bani hajarin khilafan liramli. Bila mana takut anat. Anak ni apa? Anak ni zina. Dia kalau tak bernikah berzina. Bimbang berzina. Ketika itu wajib bernikah. Begitu juga wajib bernikah kalau nazar. Tu di sisi Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar. Kalau seseorang tu bernazar untuk nikah, cuma nazar itu mesti niatnya niat baik, untuk menjaga diri, untuk mendapatkan anak, dan niat-niat lain yang baiklah. Ketika itu di sisi Imam Ibnu Hajar, kalau kita nazar untuk bernikah dengan niat yang tadi, yang disebutkan tadi, maka wajib berkahwin. Tak boleh dia tak kahwin. Wajib dia kahwin, tak kahwin berdosa. Berbeza dengan Imam Ramli. Imam Ramli sebut kalau nazar
untuk nikah tak wajib kahwin. Selesai kat situ. Itu yang pertama, wajib bernikah. Yang kedua, mustahabun, sunat bernikah. Sunat bernikah. Bila sunat bernikah? Idza wajida atau wajadal amrain. Bila mana cukup dua syarat. Apa syarat dia? Al-ihtiyaju ilaih. Ai ladaihi tawaqanun wa syahwatun ila nikah. Kharaja bi al-mahsur. Jadi sunat nikah dengan dua syarat. Syarat pertama ialah perlu kepada nikah. Maksud perlu kepada nikah ialah dia tu ada syahwat, ada rasa nak pada wanita, ada rasa nak setubuh dengan wanita. Itu syarat pertama. Tu. Okey. Syarat yang kharaja bihi al-mahsur, terkeluar daripada syarat ini al-mahsur. Al-mahsur ni mereka yang tidak ada syahwat kepada wanita. Contohnya mereka yang telah dipotong telur kemaluannya. Telur tak ada. Lain clear. Ketika itu tidak disunatkan kahwin lah. Sebab apa? Dia tidak ada ihtiyaj ataupun tidak ada nafsu untuk berkahwin. Itu syarat pertama untuk dikatakan sunat bernikah. Okey. Yang kedua, wujudul uhbah. Wujudul uhbah. Wahya salasatul asya'. Uhbah ni apa dia? Wujudul uhbah ni maksud dia ada kemampuan untuk bernikah. Ada kemampuan untuk bernikah. Apa makna ada kemampuan untuk bernikah? Dia cukup, dia mampu tiga perkara. Yang pertama, dia boleh bagi kepada isteri dia nafkah sehari semalam. Dia bukan nafkah seminggu, sebulan tak. Nafkah sehari semalam. Contoh di Malaysia sehari semalam belanja berapa ringgit? Contoh RM100. Jadi dia mampu cari setiap hari tu RM100 untuk cover makan, minum, tempat tinggal. Tak? Tu. Jadi mesti ada nafkah sehari semalam. Yang kedua, kiswatu fasl tamkin. Ada mampu beli pakaian untuk isteri dia. Musim panas satu pakaian, musim sejuk satu pakaian. Yang ketiga, dia mampu untuk bayar mahar misil. Mahar misil ni mahar yang orang bayar mengikut standard perempuan tu. Tak, mengikut standard perempuan tu, ikut mak saudara dia, adik-beradik dia sebelum ni berapa ribu, 7,000 orang bayar. Jadi dia pun 7,000 juga. Kalau dia tu ada master mungkin 7,500. Kalau dia lebih comel daripada orang lain jadi 8,000. Tak, contoh kakak dia 7,000 sebelum ni. Dia comel daripada kakak dia, pandai masak pula, pandai tu, pandai semua pandai. Tak, naiklah harga tu sikit. Tapi kalau dia macam kakak-kakak dia juga, tak pada sudut kemampuan ataupun kemahiran, lepas tu rupa lebih kurang sama, kakak dia 7, dia pun 7 tu bagi mahrul misli wasayati. Wasayati. Jadi itu syarat kedua untuk dikatakan sunat bernikah. Apa syarat kedua? Wujudul uhbah, ada kemampuan untuk bernikah. Bila dikatakan seseorang itu ada kemampuan untuk bernikah, bila cukup 3 syarat. Pertama, cukup ada nafkah sehari semalam. Yang kedua, mampu beli pakaian musim sejuk, musim panas untuk isteri. Yang ketiga, mahar misal, mampu untuk bayar mahar misal. Okey, kita baca sikit ta'liq kat bawah tu. Dia sebut mustahabun idza wajada al-amrain. Sunat bila cukup 2 syarat. Sunat bernikah bila cukup 2 syarat. Apa dia syarat tu tadilah kita sebut. Yang pertama, ada syahwat untuk bernikah, rasa nak kepada wanita, rasa nak setubuh dengan wanita, rasa nak duduk berdua-duaan dengan wanita. Itu maksud dia. Yang kedua, dia mampu. Tak mampu dengan mana cukup 3 syarat ataupun 3 benda yang telah kita sebutkan. Di bawah tu disebut walau kana mushtaghilan bil ibadah. Walaupun seseorang itu sibuk dengan beribadat. Kaki ibadat. Zaid contoh, dia kaki ibadat. Cuma dia ada nafsu pada wanita, dalam masa sama dia ada pitih. Ketika itu sunat juga dia berkahwin sekalipun dia kaki ibadat. Wa yustathna idza kana fi daril harbi fala yustahabbu lahu nikah wa in wujidat fihi syurutu khaufan 'ala al-waladi min al-kufri wal istirqaq. Dikecualikan daripada sunat nikah ni kalau cukup 2 syarat ni, kalau seseorang itu berada di darul harb, di dar harb, negara peperangan, negara orang kafir. Ketika itu tidak disunatkan dia itu bernikah sekalipun cukup 2 syarat yang telah kita sebutkan. Kerana apa? Kerana takut anak itu menjadi kufur dan anak itu menjadi hamba. Contohlah hari ni boleh jadi menetap di
negara-negara Eropah yang teruk. Tak? Jadi sekalipun kedua syarat ni tak disunatkan bernikah sebab berbimbang bila lahir anak tu akan duduk dalam suasana yang tidak baik. Keliling tu suasana tidak baik, merata-rata benda maksiat. Jadi risau anak tu jadi jahat. Itu alasan dia lah, illah dia. Begitu. Selesai yang kedua. Lagi ta'liq dia kat bawah tu. Al-ihtiyaju ilaihi ay ladaihi tawaqad. Fayustahabu kadzalika idza kanat al-mar'atu muhtajatan. Ni gambaran sunat nikah bagi golongan yang lain ataupun bagi golongan wanita. Yang atas ni bagi wanita dan lelaki, ni bagi wanita sahaja. Bawah ni ditulis apa? Idza kanatil mar'atu muhtajatan ila nafaqati aw khaifatan min iqtihamil fajarati fa in lam takun kadzalika fayukrahu laha an-nikahu li'annahu yukhsha minha adamul qiyam bi huquqiz zawjiyyati ma'a adami sababil muqtadi lin nikah. Disunatkan juga bernikah kalau seseorang perempuan itu perlu kepada nafkah, contohnya baru kematian suami, habis iddah. Bila habis iddah tu nak cari pitih tak larat, mungkin sebab tua tak, ataupun nak cari pitih pun ataupun larat cari pitih cuma tak cukup sebab anak ramai, jadi dia perlu pada ada orang lain tanggung dia. Tak, ketika itu sunat juga dia berkahwin. Ataupun dia tu bujang lagi, cuma takut bila duduk seorang diganggu oleh orang-orang jahat. Mungkin tempat tu ramai orang jahat, orang yang fasik, yang jahat, nak ganggu dia, cubaan nak rogoh dan sebagainya. Ketika itu sunat berkahwin. Kalau tidak ada dua perkara ni, maka maka makruh bagi dia bernikah. Dia tidak ada rasa nak berkahwin dan juga tidak memerlukan kepada nafkah dan juga tidak takut didatangi, dikacau oleh orang-orang lelaki yang jahat. Bila tak ada perkara-perkara ni, makruh bagi perempuan tu kahwin. Sebab bila dia tidak ada keinginan untuk berkahwin, bimbang bila dia kahwin nanti dia tidak melaksanakan tugas sebagai isteri dengan baik. Begitu cerita dia. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana disebut oleh tuan Safwatiz Zubat, kitab lah ni. Sunna li muhtajin mutiqin lil uhab nikahu bikrin dhati dinin bukan dain wa nasab. Disunatkan bagi orang yang memerlukan, orang yang nak kahwin, iaitu orang yang berminat kepada wanita, dalam masa yang sama ada kemampuan pada sudut harta. Sunat apa? Nikahu bikrin, sunat berkahwin. Berkahwin tu pula dengan siapa? Bikir, dengan anak dara. Dhati dinin, yang ada agama. Bukan ustazah, yang ada agama sekalipun tidak ustazah. Wa nasab, dan juga nasab dia molek, mak ayah dia orang baik. Sunat cari orang lagu tu lah. Okey. Nombor 3, makruh. Jadi dah selesai hukum hakam nikah. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga ialah makruh. Bila seseorang itu makruh kahwin, makruh maknanya dibenci syarak lah, tidak haram. Idzan tafal amran, bila dua-dua perkara di atas tidak ada, dua perkara pada bab sunat tu tak ada, maknanya seseorang itu tidak ada rasa syahwat kepada lelaki. Seseorang itu, iaitu seorang lelaki tidak ada rasa syahwat pada perempuan. Dia tidak rasa nak kahwin, tak rasa nak bersama perempuan, tak ada. Dalam masa sama pitih tak ada pitih. Pitih tak ada. Ketika itu makruh dia berkahwin. Aw wajadal ubah, ataupun pitih banyak. Cuma ada penyakit. Pitih saja ada penyakit tak jadi. Contohnya tua bangka, tua nak mampus. Tu haram, kita panggil haram ni, tua yang melampau lah. Ataupun marak yang daim, sakit yang berterusan. Contohnya sakit unah ni apa? Unah ni tak boleh nak naik. Abang tu tak boleh nak naik. Boleh? Pak long tu tak boleh nak naik. Ketika itu walaupun dia ada duit, bila mana bahagian bawah tu ada masalah, makruh dia kahwin. Sebab perempuan ni bila berkahwin dengan seorang lelaki, antara benda yang dia nak ialah benda tu lah, benda halal lah, tak nak buat pelik lah. Semua orang inginkan benda tu, sebab benda tu satu perkara yang naluri, fitrah. Kalau tak nak tu, orang tu orang panggil apa? Gay. Bukan gay, orang panggil apa? Tak sihat lah pada sudut orang panggil apa dia? Naluri dia. Boleh.
Jangan buka luah-luah bab ni, bahaya. Okey, selesai kat situ. Imam Nawawi sebut wa balagha an-Nawawi fi karahiyati nikahi man lahu tawaqqan wa faqad al-uqbah uhbah. Imam Nawawi melampau dalam mensyarahkan ataupun dalam mengatakan hukum makruh bagi mereka yang ada pitih, bagi mereka yang ada nafsu tapi tidak ada wang. Ada nafsu tapi tidak ada wang. Imam Nawawi sebut makruh bagi dia berkahwin dan wajarlah bagi dia memutuskan syahwat dia dengan puasa. Sentiasa berpuasa, ya Rab. Dalam sebuah hadis yang disebut, ya ma'syarasy syabab, wahai orang muda-muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa dia mampu kahwin, tak falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab nikah ni lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, siapa yang tak mampu puasa, Nabi sebut, fa innahu lahu wija'. Kerana puasa tu, pada puasa itu ada wija', iaitu satu perkara yang memutuskan nafsu itu, ya Rab. Jadi kesimpulan dia, makruh kahwin bila tidak ada dua syarat, iaitu tidak ada nafsu, tidak ada duit. Yang kedua, makruh juga kahwin kalau duit ada tapi ada sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Nawawi sebut kat sini, kat bawah tu dalam ta'liq, ada nafsu tapi tidak ada uhbah. Ada nafsu tapi tidak ada pitih. Kat atas tu ada pitih, dalam apa tu yang disebut oleh Syekh kat atas tu. Ada pitih cuma ada penyakit. Ada tiga keadaan ni makruh berkahwin. Yang keempat, khilaful aula. Hukum berkahwin ialah khilaful aula. Apa khilaful aula? Khilaful aula ni berbeza dengan yang aula. Berbeza dengan yang aula. Yang comelnya tak kahwin lah. Kalau berkahwin kurang molek, kurang comel. Khilaful aula ni dia duduk apa? Di bawah daripada makruh. Di bawah daripada makruh. Ranking dia tu. Haram, atas sekali, bawah tu makruh, bawah tu lagi khilaful aula. Perincian dia boleh belajar dalam usul fiqh. Bila khilaful aula berkahwin, idza wajada al-uhbata faqat wa kana mushtaghilan bil ibadah. Tu. Pitih ada, nafsu kepada perempuan tak ada. Mana kehendak untuk berkahwin tak ada. Tak. Dan sibuk dengan ibadat. Ibadat ni maknanya sembahyang, puasa, mengaji, mengarang kitab. Tu. Jadi ketika itu, bila sekalipun duit ada tapi dia sibuk dengan beribadat, eloknya beribadatlah. Khilaful aula kalau dia berkahwin. Jadi bolehlah kita sebut pada ulama-ulama kita yang tidak berkahwin, yang dipanggil sebagai ulama uzzab. Jadi mereka ada yang mampu, cuma sibuk dengan beribadah, iaitu mengarang kitab, mengajar dan sebagainya, maka khilaful aula bagi mereka kahwin. Sebab boleh jadi kalau mereka kahwin, mereka tak boleh capai apa yang mereka telah capai. Kita kahwin dan itulah. Tak, baca tak ada masalah. Nombor 5, haram idza kana la yastati'u al-qiyama bi huquqiz zawjah. Yang kelima, haram berkahwin kalau yakin bila mana dia kahwin tu dia tak boleh menunaikan hak sebagai suami ataupun sebagai isteri. Ataupun kahwin niatnya untuk merosakkan, mengkhianat. Ketika itu haram berkahwin, mengkhianat suami atau isteri. Haram tapi sah lah kalau akad tu cukup syarat. Jadi dia jadi orang tak mampu untuk melaksanakan tugas suami atau isteri, tapi masa akad tu lafaz molek apa susah, tak ada masalah. Semua perbuatan dia iqdam kepada akad tu hukumnya haram. Yukrahu isti'malu al-adwiyati allati tud'ifu asyahwata wa amma allati taqta'aha min asliha fayahrum isti'maluha. Kemudian disebut hukum menggunakan ubat-ubat untuk menambahkan syahwat. Ini boleh jadi anak-anak muda tanyalah. Anak muda orang baik-baik belaka tak? Tapi nafsu biasalah. Jadi dia puas usaha dah. Sentiasa jatuh dalam kemaksiatan. Jadi dia kata molek guna ubat yang menambahkan syahwat.
supaya aku dah tak buat dah perkara-perkara maksiat ni. Jadi apa hukumnya, dia tanya ustaz. Hukumnya makruh. Kamu makan, kamu buat sesuatu, tak kamu makan ubat yang melemahkan syahwat, hukumnya makruh. Kalau kamu makan ubat yang memutuskan langsung syahwat, secara 100% hukumnya haram. Jadi dua. Makan ubat untuk melemahkan syahwat, makruh. Makan ubat untuk memutuskan syahwat secara 100%, menghilangkan syahwat tu, hukumnya haram. Hukum yang sama kita sebut kalau seseorang itu ingin makan ubat untuk menangguh kehamilan. Apa hukumnya? Kalau sekadar makan ubat untuk menangguh kehamilan, hukumnya makruh. Kalau makan ubat untuk menghalang daripada beranak, menghalang daripada kahwin, hukumnya haram. Bukan kahwin. Makan ubat untuk menghalang daripada beranak, untuk menghalang daripada mengandung, hukumnya haram. Begitu hukumnya. Khair insya-Allah. Kita masuk satu bab lagi. Al-jam'u bainaz zawjat. Al-jam'u bainaz zawjat, ma makna? Maksud dia lah menghimpunkan antara isteri-isteri. Ni bab kahwin ramai lah ni. Apa hukum kahwin ramai? Sikit dia boleh ya. Baca kitab. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i zawjat idza kana hurran bi syarti al-adalati bainahunna kama sayati fi babil qasmi baina az-zawjati. Pada muka surat 66. Harus bagi orang yang merdeka untuk menghimpunkan 4 orang isteri dalam satu masa. Tu harus, tidak ada masalah. Harus bagi orang yang merdeka macam kita ni lah. Nak kahwin 4 boleh, tak ada masalah. Harus. Tu orang yang merdeka. Ada pun hamba, tak apa jenis hamba sekalipun, hamba yang 100% hamba ataupun hamba muba'at, separuh hamba separuh tidak tubuh badan itu, ataupun hamba mukatab, hamba yang buat satu akad mukatabah dengan tuan dia, kalau dapat cari dalam 2 bulan tu, 1000 bulan ni 1000 bulan depan, tak, maka dia bebas. Tu hamba mukatab. Tak kisah hamba apa sekalipun, tak, maka hamba hanya harus berkahwin dalam satu masa tu 2 orang. Sama ada hamba tu nak berkahwin dengan 2 orang perempuan yang juga hamba, ataupun dengan 2 orang perempuan yang merdeka, tak ada masalah. Yang penting 2 orang sahaja, tak boleh lebih. Orang merdeka boleh kahwin 4. Boleh kahwin 4. Okey. Jadi kita sebut tadi, orang yang merdeka boleh berkahwin dalam satu masa 4 orang. 4 orang tu atas nama kahwin. Atau adapun atas nama pemilikan hamba, maka lebih daripada tu tak ada masalah. Contoh Zaid ada 4 orang isteri, hamba dia ada 1000 orang. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma sekarang tak ada dah hamba. Hamba ni hamba lah, bukan orang gaji jangan salah faham pula. Kama qala sahibu Safwati az-Zubat wajaza lil hurri bi an yajma'a bain arba'atin wal 'abdi baina zawjatain. Dan harus bagi orang yang merdeka untuk menghimpunkan 4 orang dalam satu masa. 4 orang yang muslimah. Wal 'abdi baina zawjatain, dan juga seorang hamba harus menghimpunkan 2 orang zaujah, 2 orang isteri lah. 2 orang isteri. Yang tadi tu mereka harus menghimpunkan 4 orang isteri, sekalipun ada isteri yang kufur, akan datang bab tu. Bab kahwin dengan orang yang kafir, boleh ke tidak, akan datang. Selesai kat situ. Okey, dekat bawah tu kat ta'liq tu dia sebut bab apa tu? Mas'alatu zawajil hurri minal amah. Masalah orang yang merdeka kahwin dengan hamba, boleh ke tidak? Masalah ni dah tak berlaku lah hari ni, sebab hamba dah tak ada. Tapi kita sebagai orang yang belajar kena tahulah. Kena tahu. Inilah peninggalan ulama kita kepada kita, ilmu ni. Apa dia? Hukum hakam berkahwin. Hukum hakam seorang yang merdeka, lelaki yang merdeka kahwin dengan hamba. Baca, la yajuzu lil hurri an yatazawwaja raqiqatan ghayruhu wa dhalika khawfan min irqaqil waladi li'anna awladahu sayakununa ariqa'a li sayyidil amah. Wa lihadha la yajuzu an yatazawwaja al-hurru min raqiqati ghairihi illa bi syurut. Yang pertama, alla yaqdir ala sadaqil hurrah
yang kedua, ay yakhafa al-anata li quwwati syahwati wa dha'fi taqwah. Yang ketiga, an takuna muslimatan. Yang keempat, an la takuna tahtahu hurratan aw amatan salihatan lil istimta' wa kharaja bihi as-saghiratu allati la tahtamilu al-wat'a wa ratqa'u wal qarna'u wal harimatu. Jadi disebut tidak harus maknanya haram. Haram dan juga tidak sah. Haram dan juga tidak sah. Dia bukan haram tapi sah tak? Haram dan juga tidak sah. Berbeza yang tadi. Yang tadi kita sebut antara hukum hakam kahwin ialah haram. Bila haram kalau tak boleh nak melaksanakan tugas sebagai isteri atau suami dengan baik. Kahwin juga haram. Akad sah. Kat sini haram dan juga tidak sah. Seorang lelaki yang merdeka kahwin dengan hamba. Kenapa tidak sah dan juga haram? Kerana takut anak itu jadi hamba. Zaid kahwin dengan hamba. Bila kahwin bersamalah. Okey, bila bersama, anak kepada isteri Zaid tu lahir ke dunia. Atas status apa? Adakah atas status seorang yang merdeka ikut ayah ataupun kekal sebagai hamba ikut mak? Jawapannya ikut mak. Jadi hamba lah. Jadi Islam tak nak penambahan pada sudut hamba ni. Maka diharamkan seorang lelaki yang merdeka kahwin dengan seorang yang hamba. Jadi alasan seorang lelaki yang merdeka tak boleh kahwin dengan perempuan yang hamba ialah alasannya takut dapat anak nanti anak tu hamba. Anak tu hukumnya hamba. Okey, kecuali boleh kahwin juga seorang yang merdeka dengan hamba dengan beberapa syarat. 4 syarat. Cukup 4 syarat ni boleh kahwin. Yang pertama, dia tidak mampu untuk bayar mahar bagi orang yang merdeka. Orang yang merdeka 20,000 mahar. 10,000. Kawan tu miskin, tak mampu. Hamba ada yang 1,000. Jadi dia tak mampu nak kahwin. Tanya orang ni 10,000, orang ni 12,000, orang ni 15,000, orang ni ada PhD 30,000. Orang ni macam-macam benda lah. Jadi nilai tu mahal sangat. Kawan tu apa-apa kedana, duit tak ada, pitih tak ada. Cari hamba, ada hamba 1,000. 500 dia punya mahar. Jadi yang pertama, dia tidak mampu untuk bayar mahar bagi seorang yang merdeka. Yang kedua, ay yakhafal anat li quwwati syahwati wa dha'fi taqwah. Dia takut kalau dia tak kahwin menyebabkan dia tu berzina. Kerana kuatnya syahwat dan lemahnya takwa. Takwa tak apa nak kuat. Lepas tu nafsu pula bergelojak kuat. Jadi dibimbangi daripada itu, dia akan berzina. Itu syarat kedua, takut zina. Yang kedua, mesti hamba yang dia nak kahwin itu hamba yang muslimah, yang beriman kepada Allah. 3 dah. Yang keempat, alla takuna tahtahu hurratan. Tidak ada di bawahnya orang yang merdeka yang boleh disetubuhi. Contohnya orang merdeka kat kawasan tu, semua sekali tu kemaluan dia tu tertutup dengan daging, ataupun tua bangka, ataupun tertutup dengan tulang. Jadi orang merdeka ada keliling tu, duit pun dia ada, boleh nak bayar mahar. Perempuan-perempuan yang merdeka ni, semua perempuan keliling tu semua sekali apa jenis kemaluan dia tu tertutup dengan sesuatu. Jadi tak ada function lah kahwin kalau bawah tu tertutup. Faham tak? Tu. Okey. Alla takuna tahtahu hurrah, tidak ada di bawahnya orang yang merdeka ataupun hamba. Dengan makna kalau ada orang yang merdeka yang dia boleh kahwin dan dia mampu bayar mahar, ataupun dia dah memiliki seorang hamba. Dia dah ada seorang hamba yang dia boleh bersama dengan hamba tu. Ketika itu tak boleh dia nak kahwin dengan orang yang hamba. Boleh. Jadi 4 syarat kita ulang. Seorang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan yang hamba boleh, dengan syarat bila mana cukup 4 syarat. Yang pertama, tidak mampu untuk bayar mahar orang yang merdeka, mahal sangat. Yang kedua, takut berzina. Yang ketiga, perempuan tu iaitu hamba tu muslimah, beriman. Yang keempat, tidak ada di bawah lelaki tu perempuan yang merdeka yang dia boleh bersetubuh dengannya. Maknanya tak pernah kahwin contohnya. Dia tak ada isteri yang pertama.
memang belum kahwin lah. Ataupun tidak ada di bawahnya hamba yang dia boleh ambil istimta', ambil kesedapan daripadanya. Tu maknanya dia masih belum memiliki isteri dan juga tidak ada hamba di bawahnya. Itu maksud dia. Selesai kat situ. Okey. Amma raqiqatuhu fala yajuzu an yatazawwajaha mutlaqa. Jadi yang ke atas tadi tu kita bincang hukum tentang seorang lelaki nak kahwin dengan hamba orang lain. Boleh ke tidak seorang lelaki nak kahwin dengan hamba orang lain? Contoh saya nak kahwin dengan hamba Zaid. Saya Solah, tu Zaid. Zaid tu ada hamba. Saya nak kahwin dengan hamba Zaid, boleh ke tak? Hukum asal tak boleh. Bila cukup 4 syarat maka boleh. Okey, saya ada hamba. Solah ni ada hamba. Dia boleh tak kahwin dengan hamba dia? La yajuz. La yajuz, tak boleh. Tidak boleh. Saya ada hamba, saya nak kahwin dengan hamba saya, tak boleh. Illa idza a'taqaha, melainkan kalau saya bebaskan dulu. Jadi saya bebaskan hamba saya, lepas tu saya kahwin dengan dia. Malah ketika itu sunat saya kahwin dengan dia, dan saya dapat 2 pahala. Pertama pahala memerdekakan dia, yang kedua pahala kahwin dengan dia. Adapun saya kahwin dengan dia sedangkan dia itu masih hamba saya, maka tidak boleh, tidak sah. Sebab hamba dan juga isteri tak boleh terhimpun pada masa yang sama. Hamba kita dan isteri kita dalam masa yang sama tak boleh terhimpun. Selesai kat situ. Walau tazawwaja amatan thumma ba'da dhalika aysara sara ghaniyan fala yanfasikhu an-nikahu li'annahu yughtafaru fi ad-dawami ma la yughtafaru fi al-ibtida' kama qala sahibu saffati az-zubat wa innama yankihu hurun dhata riqqin muslimatan khawfa az-zina wa lam yutiq sadaqa hurratin. Di bawah tu dia tutup dengan satu masalah. Apa masalah? Kita sebut tadi seorang lelaki nak kahwin dengan hamba perempuan, hukum asal tidak boleh. Hukum asal tu berubah jadi boleh kalau cukup 4 syarat. Antara syaratnya ialah lelaki tu tak mampu nak bayar mahar bagi bagi orang yang merdeka, sebab mahal. Okey, sebab mahal. Maka dia kahwin dengan hamba murah maharnya. Tak. Jadi contohlah 4 syarat tu cukup, maka dia kahwin dengan hamba. Saya lah mudah ceritanya. Saya kahwin dengan seorang hamba sebab cukup 4 syarat. Lepas saya kahwin dengan hamba, saya dapat duit banyak. Orang bagi hadiah 1 juta, 2 juta. Tak. Jadi saya dah jadi kaya. Syarat nak kahwin dengan hamba mesti miskin, tak mampu nak bayar mahar bagi orang yang merdeka. Okey. Lepas saya kahwin saya sah lah. Tak, sebab sebelum kahwin tu miskin. Okey, lepas kahwin saya jadi kaya. Soalannya, adakah nikah saya terfasakh, terbatal? Hukumnya tidak terbatal, li'annahu yughtafaru fid dawam. Ini kaedah lah, dimaaf pada pertengahan, perkara-perkara yang tidak dimaafkan pada al-ibtidah, pada permulaan. Jadi kalau kamu mula-mula nak kahwin, kamu kaya tak boleh. Tapi kalau kamu dah kahwin dan kamu miskin, tiba-tiba lepas tu jadi kaya, maka tidak ada masalah, pernikahan tu kekal sah, berterusan sah. Kita tidak kata terfasakh lah. Masalah-masalah. Nak habis lah. Ada 4 masalah disebut oleh Maulana Habib Hasan Kaf hafizahullah. Yang pertama, idza kanat ladaihi 4 zawjat batala 'aqdu zaidi 'alayhinna wa idza talaqa ihdahunna talaqan ba'inan aw talaqan raj'iyan wa inqadat iddataha iddatuha fayajuzu lahu fima ba'du an-nikah. Masalah yang pertama yang dibawa dalam kitab kita ini ialah kalau seseorang itu ada 4 isteri. Contoh saya ada 4 orang isteri. Boleh tak saya kahwin yang kelima? Tidak boleh. Kalau kahwin juga, akad tu tidak sah. Okey. Saya ada 4 isteri, saya talak 1 isteri. Dengan talak 3, talak bain ataupun khulu'. Tak, tebus talak. Ataupun talak raja'in, talak 1 dan habis iddah. Ketika itu boleh saya tambah seorang lagi. Sebab apa? Saya ada 4, saya buang 1. Bila buang 1 jadi 3. Tak. Maka bolehlah tambah 1 lagi. Cukupkan kota 4 orang. Begitu. Yang kedua, idza aqada ala 5 fi waqtin wahid batala al-kull. Kalau seseorang itu akad nikah secara serentak dalam masa yang sama,
dengan 5 orang. Mana satu akad nikah sekali lafaz, kahwin tu 5 orang. Berapa orang yang sah? Jawapannya semua sekali tidak sah. Semua sekali tidak sah. Kalau dibuat dalam satu akad tu nak kahwin 5 orang, 5 tidak sah. Tapi kalau ada tertib, yang pertama dulu selesai, yang kedua selesai, yang ketiga selesai, yang keempat selesai, maka yang 4 pertama sah, yang kelima tidak sah. Kalau buat sekaligus dalam satu akad sahaja 5 orang, 5 tidak sah. Yang ketiga, law aslama al-kafir wa fi akhri akthara min 4 wajaba alaihi ikhtiyaru 4 minhunna wa mufaraqatul az-zaidi. Kalau seseorang kafir itu masuk Islam, dan di bawahnya ada lebih daripada 4 orang isteri. Contoh dia kahwin sebelum dia masuk Islam ada 10 orang bini, 10 orang isteri. Bila dia masuk Islam, ketika itu wajib dia pilih 4 sahaja daripada 10. 6 lagi dia kena buang lah, kena talak. Yang keempat, tata'ayyanu zawjatul wahidatu fi haqqis safih wal majnun wa yakunu zawajuhuma bi idzni waliyihima. Tata'ayyan ni wajib. Tak boleh tambah lebih daripada 1. Bagi hak apa? Orang yang safih, orang yang bodoh. Orang yang bodoh ni orang yang tak boleh nak urus diri dengan baik, tak boleh urus duit, agama pula tak bagus, mana tak sembahyang dan sebagainya. Orang panggil safih. Orang yang safih, dia tak boleh kahwin lebih daripada seorang. Dia kena kahwin seorang sahaja. Kahwin seorang tu pula bila mana ada hajat. Bila mana ada hajat. Yang kahwinkan itu ialah walinya. Macam mana wali itu tahu yang safih itu, anak dia tu yang safih, yang bodoh tu ada perlu kahwin, ada hajat untuk kahwin? Bila ada tanda-tanda dia tu bernafsu. Ada tanda-tanda dia tu bernafsu. Contoh tengok anak dia yang tak berapa nak cerdik tu, yang bodoh tu, yang tak pandai urus diri itu, sama kacau perempuan, jumpa perempuan pergi dekat nak raba benda tak. Tu ada tanda-tanda dia tu nak pada wanita. Ketika itu wali kahwinkan dia. Nak kahwin pun 1 saja, tak boleh lebih daripada 1. Begitu orang gila. Tak. Orang gila duduk kacau orang ni, duduk kacau perempuan tu. Jadi wali dia kahwinkan orang gila tu dengan orang gila yang lain, tak ada masalah. Nak kahwin berapa? 4 tak boleh, kahwin 1 sahaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah nanti kita akan masuk ahkamun nazar, hukum hakam melihat wanita. Apakah hukumnya? Jadi cukup sekadar itu. Kita insyaAllah lah di waktu-waktu yang lain kita sambung perbahasan kitab At-Taqrirat As-Sadidah dalam bab nikah kahwin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.